Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Dah lama kan kita dah tak bersiaran, dah tak berkontak dan sebagainya lagi. So anyway, terima kasih kepada mereka-mereka yang keep contact aku dekat Instagram, dekat Facebook. Aku nak tengok rambut sebenarnya. So anyway, thank you guys for keep updating, asking your concern about myself. So anyway, bukan apa, dalam tempoh 2-3 bulan aku kena rest sikit sebab aku ada satu fasa yang mana sangat aku ada problem dengan aku punya mental health. So anyway, aku bukan nak kata aku ready lagi untuk buat video. Belum lagi sebenarnya. Aku tak nak ulas cerita pasal apa lebih. Cuma aku nak sembang dengan korang. Sebenarnya apa benda yang aku nak cerita kat sini adalah ke mana aku dan di mana aku. Jadi untuk tahu cerita yang lebih lanjut, jangan lupa like, share and subscribe. So anyway, mungkin ada yang tak tahu sebenarnya aku memang dekat berapa? 2 bulan 2 bulan aku tak buat konten. Aku punya Facebook ada lagi, Instagram aku ada lagi. Cuma YouTube aku tak aktif lah. Cuma kalau kau perasan baru-baru ni aku ada share satu video YouTube yang mana aku berada dalam satu tahap condition mental health yang sangat tak sihat. Sangat tak sihat. So what's happened, aku pun sudah berpindah. Aku dah no longer staying in Gombak. Aku dah quit kerja. Aku stay in Kajang now. So sebab sebab apa? Sebab according to my doctor, aku dinasihatkan untuk dapat treatment untuk my mental health. Jadi aku memang request untuk dapat hospital Kajang sebab pada asalnya dia minta suruh aku refer ke hospital KL, HKL. Tapi sebab masa tu hospital KL, HKL jadi tempat untuk COVID punya hospital, jadi aku cakap tak apa, pergi Kajang lah. Lagipun dulu aku dah biasa dengan hospital Kajang. So bila aku pergi hospital Kajang, sekarang aku stay in Kajang. Mungkin ada kawan-kawan yang cakap, dah pindah Kajang. Yes, aku dekat Kajang. So kau nampak aku kat Kajang tu, biasalah muka aku lah tu. So aku duduk dekat sini, aku stay with my friends. And then aku pun bekerja sendiri. Dan sekarang ni Alhamdulillah aku pun macam buat part time untuk aktifkan diri balik dengan NGO lah. Okay, di bawah MAIS. Okay, dan aku pun ada contribution dengan AADK. So anyway guys, thanks for kawan-kawan AADK kot. Ramai sebenarnya. Aku tak terharu dekat kawan-kawan AADK yang contact aku. Macam pagi tadi, Cik Maulana from AADK Sri Aman contact aku. Thank you Cik Maulana for having me for your consultation. Sebab dia minta pandangan aku untuk satu case. Thank you so much kerana kata apa? Kerana minta khidmat nasihat aku lah. Untuk macam tu aku tak ada masalah, tapi untuk share proper documentation macam ni aku rasa macam belum lagi kot. Mungkin bulan 9 nanti aku akan start balik kot. Sebab aku ada banyak juga konten aku nak cerita. Cuma untuk sekarang ni kena relax dulu lah. Okay. So apa cerita aku sekarang ni? Apa yang buatkan aku serabut sekarang? Nanti aku cerita. Sebelum tu terus hari ni aku pakai baju daripada Sinovac Clan, daripada CSR Printing. Thank you bro. Baju ni awesome. Aku sangat bangga dengan baju ni. Sangat bangga. Sebab aku masa quarantine hari tu aku pakai gelang, aku pakai baju semua pandang kan. So housemate aku pun ada order juga. So dia Clan Pfizer dengan AstraZeneca. So aku Sinovac lah babe. And so again Sinovac. So kita orang macam thank you so much for this baju. Aku rasa kalau korang nak tengok, check out this baju, pergi Instagram diorang, Sis Art Printing. Baju dia awesome. Dia boleh custom made untuk family day. Dia boleh custom made, memang cool. Satu lagi dia tunjuk macam mana dia print baju-baju ni. So korang boleh lah buat semua. Dan aku nanti nak rancang juga buat baju aku sendiri untuk YouTube aku nanti. Mungkin kalau ada yang followers ke kan, yang subscribers yang macam yang betul-betul menyokong aku akan appreciate diorang dengan t-shirt aku lah. Aku tak tahu macam mana design lagi, aku tak ada idea. Cuma mungkin kau boleh drop some comments kat bawah apa benda yang aku nak design, macam mana yang aku nak buat. Okay, so apa cerita aku sekarang ni? Sekarang ni kalau kau perasan, ada satu video yang pendek aku share dalam YouTube yang berkenaan dengan advokasi aku. So sekarang advokasi aku, apa itu advokasi? Advokasi adalah satu bentuk fahaman yang aku perjuangkan, yang mana aku lontarkan dalam society kita hari ni. Dulu, yes, dalam 2 tahun, 3 tahun yang lepas aku start dengan video, asalnya aku ada 17 subscribers saja. Tapi sekarang ni aku dah hampir 300 subscribers. Okay, kau kena faham tau, aku bukannya macam Izman Huze yang kena 10k, aku nak silver button tu, tak ada. Aku punya niat, video aku adalah untuk guideline mereka yang memerlukan. Aku tak nak sangat famous, aku tak nak sangat orang kenal, tapi aku nak video aku ni jadikan sebagai dakwah kepada mereka yang memerlukan. Sebab sometimes ada orang yang perlukan pengetahuan macam ni. Jadi dulu aku lebih kepada substance abuse. Apa substance abuse? Adalah penagihan dadah. Sebab aku ada background penagihan dadah. So aku pun memang actively membuat research. Aku ada banyak klien luar sekarang, ramai orang luar call aku.
So macam aku pula ADK, tapi tak apalah, aku bukan kata apa, ADK is kawan aku juga. Cuma kata bila kita dah menolong orang tu, mereka-mereka ni orang kata macam aku pun refer dia orang juga. So thanks lah kepada klien-klien luar yang masih lagi mencari aku. Ramai sebenarnya, sangat ramai PM aku, DM aku. In fact pegawai ADK pun minta consultation pada aku. Bukan aku nak kata aku ni bagus, tak, tapi mungkin aku adalah orang yang aku berada dalam dunia itu. Itu make sense lah kenapa orang rely dengan aku. Jadi aku bukanlah satu brand yang untuk dijual. Aku adalah brand yang sebenarnya adalah untuk membantu. Memang niat aku adalah untuk membantu. So, kenapa aku berhenti sekejap dalam tempoh sebulan dua ni? Kenapa aku macam ni? Okay, sebenarnya aku berada di tahap, aku sedar aku punya mental health ni. Bila aku membuat keputusan untuk membuat video, satu benda yang aku perasan, kawan-kawan aku, especially YouTubers yang kawan-kawan aku lah, yang social media, yang tweet famous ke, Insta famous ke, diorang cakap, bila kau dah terlibat dengan dunia macam ni, sebab aku bukan dia nak generate income, kau faham tak? Aku macam Hafiz Mozri kan. So maksudnya aku kat sini bukan dia nak dapatkan duit, tapi aku nak tolong orang. Tapi bila kau dah masuk dalam dunia social media, terlalu banyak orang yang akan jadi toxic, yang banyak orang akan bully engkau, komen kau bukan-bukan. Kau tengok kat komen aku pun sebenarnya ada je, bila kau cakap pasal pejuangan dadah, ada yang cuba menghalalkan matlamat. Kau faham kan? Jadi sebenarnya kadang-kadang aku cringe, pada peringkat aku cringe, lama-lama kat aku okey lah. Tapi sebenarnya dalam diam tak diam, aku sebenarnya mental aku dah termakan. Dan aku sebenarnya bila berada di dunia luar sekarang ni, aku perasan bila aku duduk dengan mak aku hari tu, family aku sebenarnya tak strong sebenarnya. Bukan sebab family, tapi aku sendiri aku tak, actually aku tak deal mental aku dengan family aku. Jadi for example contohnya bila aku berada dalam rumah, for example family aku ada dua buat hal sendiri, aku orang yang sensitif, yang sangat rapuh, fragile. Jadi bila benda tu berlaku, aku rasa macam sangat, orang kata macam apa, aku akan lemah lah, aku akan rapuh lah. Jadi aku dapat rasakan aku akan membuat sesuatu perkara yang relapse. Jadi aku memutuskan untuk berhijrah. Jadi aku hijrah kat sini, aku ada kawan-kawan, aku ada program aku sendiri. Aku pun kawan-kawan aku okey je, housemate aku, diorang pun kerja juga macam biasa. Cuma sebab diorang tahu condition aku, dan aku pun aktif dengan kerja aku juga, dan aku pun buat volunteering aku juga, so aku sibuk. Jadi alhamdulillah aku berada di tempat yang baik. So pada waktu itu condition health aku, mental health aku sangat teruk. Aku sampai honestly aku dah try to commit suicide. Sebenarnya aku macam blame orang lah. Aku tak tahu diri aku sendiri. Yang paling worst sekali untuk korang tahu, sebenarnya pada waktu itu aku punya mental health adalah, aku kalau perasan kan, sekarang ni aku tak kuat lagi, aku cakap dalam sebulan kita ada 4 minggu. Okay, setiap 2 minggu ni aku akan berada di fasa yang sangat macam numb tu, maksudnya aku bangun tidur aku tak rasa apa-apa. Okey, tak rasa apa-apa, it's okay. Dia akan jadi kronik dalam 6 punya fasa tu. Dalam fasa 6 tu mungkin 4 hari, 3 hari kan. Dalam satu hari tu aku akan rasa sangat macam tak worth it. Faham tak worth it? Aku macam malas. Kalau aku duduk di rumah, aku macam takkan solat. Kau faham tak? So bila kat sini, aku macam ada kawan-kawan yang aku segan. Faham tak? Jadi bila aku solat kat sini, aku jaga dan aku aktif dengan kelas-kelas online. So aku tanya kawan-kawan aku yang MAIS, ada tak kelas-kelas online? So aku join diorang. So alhamdulillah aku occupied lah. Cuma dekat sini aku tak rasa sangat nak bunuh diri tu. Kenapa nak bunuh diri? Okey, dia macam ni tau. Bukan bunuh diri. Dia macam satu tahap yang macam aku akan berada di fasa akan salahkan hidup aku yang dulu. Faham tak? Aku macam sekarang ni umur aku 35-36 tahun. So aku ada lagi macam, katakanlah umur aku 70 tahun, aku ada setengah lagi 35 tahun lagi. So aku rasa macam membazir sebab umur aku fikir banyak, aku overthinking. Maksudnya kawan-kawan aku mungkin dah bekerja yang bagus, dah jadi bos, faham tak? Dah ada rumah, dah ada kereta. So aku rasa macam aku tidak aku gagal dalam perlumbaan itu, faham tak? So aku sangat blame diri aku lah. Walhal sebenarnya positive thinking, aku tak boleh compare diri aku dengan orang lain, tapi itulah aku pada waktu itu. Kenapa aku down gila-gila. So dia memakan aku lah mental. Dan paling teruk pula, yang menjadi lebih kronik adalah, itu bila kau down tau, bila kau terlalu happy pun kau akan down. For example, katakan aku dapat satu achievement dalam kerja. Katakan aku dapat berjaya menghasilkan masa-masa kerja itu aku pernah berjaya buat satu appointment, satu projek lah dengan satu agensi besar, for example dengan klien besar. Time-time pandemik macam ni, aku rasa macam aku terus down sebab aku nak celebrate dengan siapa. Faham? Bila aku nak celebrate dengan siapa, aku rasa macam damn, aku dah solo, aku dah tidak beristeri, faham?
So dulu macam aku share, aku buat bila ada satu kejayaan aku akan share dengan aku ni life partner. Faham tak? Tapi bila sekarang ni macam aku berjaya tapi aku seorang. Aku share dengan family aku pun dia tak sama tau. Aku share dengan parents aku macam best ni semua, tapi sebenarnya bila tidur Syafiq balik shoot aku sebenarnya aku alone tu. Faham. Sebenarnya aku alone lah. So kemurungan, kesendirian aku tu memakan diri aku sangat lama. Dia teruk sebenarnya. Dan dia membuatkan aku nak commit suicide. Bila aku cerita dengan family aku, dia kata kau ni macam tak ada agama pula. Dia macam benda tu bukan jawapan yang aku nak. Dia bukan macam kau solat lah. Sebenarnya bukan aku nak something yang lain. So bila dekat sini kawan-kawan housemate aku alhamdulillah sangat macam apa? Sangat orang panggil protective. Aku rasa macam okeylah. So aku rasa sekarang ni dia tak adalah progress yang mendadak, tapi adalah progress yang baik. Aku happy. Kalau aku down pun dia tahu aku down bila, dan dia let me doing something aku suka. Kalau kat sini macam aku suka berkebun. So bila aku berkebun saya macam okeylah. So itu treatment aku. So kau akan perasan lah aku macam lebih different sekarang ni, sebab aku macam ada, bukan moody, pagi-pagi aku macam dia tak nak bangun lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah, sebab bila orang ramai attach dengan aku, try to approach aku rasa happy. So dalam video yang dulu aku share tu, aku ada advokasi. So sebabkan dulu aku pasal drugs, so aku rasa macam bila aku dah berada di satu tahap mental health ni, so aku rasa macam why don't aku, sebab aku lepas ni akan rujuk pada doktor, pakar berkenaan dengan aku punya health condition. Sebab aku sekarang ni pada 8 hari bulan 9 aku akan rujuk pakar. So, kenapa aku nak sangat rujuk pakar? Sebab aku nak tahu aku kategori apa. Sebab kalau ikutkan dari segi pembacaan, ini sebenarnya sangat tak betul lah. Kau nak tengok, kalau nak baca boleh lah, tapi sebenarnya apa-apa pun kau kena rujuk pada hospital. Kau tak boleh memandai-mandai kau cakap kau bipolar, kau tak boleh mandai kau depression, anxiety. Tapi aku dah buat exam DAS tu adalah exam untuk indicate kau punya anxiety, depression and stress. So untuk tiga-tiga tu aku sangat teruk. Tapi dalam masa sama aku ada rasa juga aku ada cycle bipolar. Aku rasa, tapi aku tak declare aku ada bipolar sebab apa-apa hal aku kena tunggu 18/9 ni daripada doktor. Aku tak tahu apa condition dia. Sebab bila aku jumpa kawan-kawan lama aku balik kan, hi Kimi, Kimi is my friend, she's my friend. So dia tahu aku dan aku sekarang ni dia cakap aku kena rehat secukupnya. So aku ada kawan yang berada dalam cycle macam ni, yang faham condition macam ni. So aku dapat support daripada orang macam ni lah. So dia orang cakap aku kena tak boleh memandai-mandai. Kita tak boleh memandai. Tengok YouTube sekali, tengok aku ada simptom macam diorang lah, so aku adalah bipolar. Tak. Kau kena buat exam, kau kena diagnose by doktor, and doktor yang tentukan kau sakit apa. Kau nak memandai kat sini. So aku sekarang ni 18/9 aku akan tahu aku apa kategori apa. Sebab dalam konteks mental health ni dia ada lebih daripada 300 jenis penyakit. Mungkin kau anxiety plus depression. Mungkin kau depression je, mungkin kau stress saja. Mungkin ada depression plus split personality. Kau faham tak? So ada banyak sangat, ada 300 kategori of mental illness yang kau kena tahu. Jadi dekat sini aku nak tahu aku yang macam mana, dan aku nak tahu supaya aku boleh deal dengan benda tu, supaya bila aku sakit orang tak mempermainkan aku punya sakit. Sebab sekarang ni condition aku, kalau aku agak kecewa sikit lah bila aku macam share benda ni dengan orang yang aku rapat, for example family, dia akan macam alah benda ni simple dia, ayah dulu, faham tak, ibu dulu macam ni, aku dulu macam ni. Dia tak sama dengan sekarang. Tak sama. Kalau aku rasa kadang-kadang bila orang cakap macam tu, aku kata you have to put yourself in my shoes kot, baru kau faham sebenarnya. Faham tak, kau pernah hidup dulu dalam pusat 2 tahun, bercerai, kau pernah berada di puncak kerja yang sangat tinggi, tiba-tiba kau drop, kau dah tak ada financial, kau faham tak, benda-benda yang membebankan, and then kau keep thinking about your health. Aku pernah sakit dulu, so sekarang ni sakit balik kat sini. So benda-benda macam tu is take your macam makan diri lah. So kau kena faham. Advokasi aku yang ketiga, kalau kau perasan dalam video tu, aku ada highlight mengenai HIV and AIDS. Sebenarnya dari dulu aku dah ada advocate pun benda ni, aku ada fight pun benda ni. Sebab masa aku bertugas dekat pusat pemulihan lama aku dulu pun, aku adalah orang yang macam sebab dalam dunia penagihan ni, HIV ni memang tak lari. Dan lebih lagi sekarang ni bila aku study, aku dapat klien luar yang share masalah diorang, baru aku tahu rupanya memang bukan sekadar suntikan jarum saja. Kadang-kadang kita punya tujuan pengambilan substance untuk leisure, misalnya having sex for example, aku cakap direct dekat sini. Tak ada nak tapi-tapis. Ni kan TV, ni YouTube aku.
Okay, for example like macam having sex misalnya nowadays kan, pun orang ambil substance. So bila kau seks kau terlalu bebas kan, terlalu bertukar pasangan, ataupun kau peramal homoseksual, kau akan ada kebangkalian untuk dapat HIV. Jadi untuk create this awareness, aku rasa aku ambil tanggungjawab ini untuk perjuangkan lah, untuk advocate aku punya HIV and AIDS. Sebab no matter what, kena ingat, bila kita berhadapan dengan 3 masalah ini first, substance abuse, penagihan dadah, mental health, and HIV and AIDS, is not the end of your world. Bukan penghabisan hidup kau. Kau kena teruskan juga. Jadi kau kena teruskan macam mana? Kau kena teruskan dengan cara yang berilmu lah. Masa kita nak jadi penagih pun kita belajar. Faham? Masa kita sakit ni pun kita kena ada teknik untuk how to deal dengan sakit kita mental kan. Masa kita shock bergaul bebas, kita explore. So sekarang ni why don't kita explore, kita deal and kita belajar untuk menjadi yang lebih baik kan. Sebab aku percaya dalam 3 konteks advokasi ni, kalau kau kena ataupun family kau kena, sebenarnya jangan risau, Allah tengah naikkan darjat korang, insyaAllah. Jadi itulah advokasi aku kali ni. Jangan down. So insyaAllah dalam bulan 9 ni aku akan keluar 1 ataupun 2 video berkenaan dengan dunia-dunia ni. Dan satu lagi, kenapa aku cerita pasal HIV and AIDS, sebab sekarang ni cycle aku expand. Aku macam terlibat dengan beberapa NGO yang berkenaan dengan HIV and AIDS. So aku rasa aku ambil tanggungjawab itu jugalah. So aku rasa macam, bila kena faham, bila aku ambil tanggungjawab itu, it doesn't mean aku palatau. Aku belajar dengan diorang. So aku ada kelas online aku sendiri. So anyway guys, thank you for contact and concern, and then tanya pasal kesihatan aku. Alhamdulillah. So aku rasa anyway aku rasa sekarang ni aku Alhamdulillah lah makin baik. Cuma aku tahu ada ramai tanya-tanya keadaan aku. Ramai Dr. Nazira pun, banyak kelas dia aku miss. Cik Farid Japuri pun aku kadang tak angkat phone dia. Dia ada projek dengan aku tapi aku tak dapat nak teruskan sebab aku audition aku tak berapa baik. Dan kepada mereka-mereka cycle aku yang sebelum ni, ketika aku down hari tu, brother cycle aku, sekali lagi aku minta maaf kalau benda ini mengganggu urusan korang. Sebab aku rasa perjalanan hidup korang. Sebab ketika aku struggle hari tu memang sangat sakit. Aku dah macam sakit yang macam I need help. So tindakan aku betul lah untuk berhijrah ke Kajang, dan stay dengan kawan aku. Dan terima kasih kepada kawan-kawan aku, housemate aku especially. Aku nak share kredit kepada housemate aku sebab menerima kehadiran aku dengan terbuka. Alhamdulillah lah. So anyway, thanks guys. Terima kasih. Ini semua doa korang. Terima kasih juga kepada semua doktor-doktor yang tolong aku juga. So anyway guys, thank you. Jangan lupa like, share, subscribe. InsyaAllah kita akan jumpa untuk video akan datang untuk konten yang baru. InsyaAllah bulan 9 nanti. Okay? Assalamualaikum.